Bismillahirrahmanirrahim. Baik pelajar-pelajar sekalian, kita sambung kepada Jawun Nass Syairi wa Munasabatu, ataupun latar belakang syair dan munasabahnya. Dalam Jawun Nass Syairi ini kita akan mengetahui apakah peristiwa yang menyebabkan ataupun apakah peristiwa di sebalik penyusunan syair Hassan bin Thabit ataupun At-Ta'ib Ad-Difa' karangan Hassan bin Thabit ini, dan kenapa beliau menyusun syair ini. Baik, kita lihat yang pertama. Uqida sulhun baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina Quraisy ala an yusmaha lil muslimin bidukhuli Makkah li ada'il haji fi sanati as-sabi'ati min al-hijrah. Apa yang berlaku pelajar-pelajar sekalian? Yang pertamanya ialah berlakunya ataupun terikatnya perjanjian antara siapa? Antara Rasulullah dan antara orang Quraisy. Maksudnya antara pihak Islam dan juga pihak kafir Quraisy. Apa perjanjiannya? Ala an yusmaha lil muslimin bidukhuli Makkah. Orang Quraisy ini mesti membenarkan orang-orang Islam untuk masuk ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk menunaikan haji. Sebenarnya kita tahu selepas peristiwa hijrah, adanya golongan-golongan Ansar dan adanya golongan-golongan Muhajirin. Dan yang kita ketahui, yang telah pun kita maklum, Madinah menjadi pusat Islam pada ketika itu sebelum pembukaan kota Mekah. Baik, jadi pada ketika ini berlakunya perjanjian antara Rasulullah dengan orang Quraisy. Orang Quraisy yang ada di Mekah mesti membenarkan orang-orang Islam untuk masuk ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi akan tetapi orang kafir Quraisy ini mengkhianati perjanjian tersebut. Pada tahun bila perjanjian itu? Fi sanati sabi'ati minal hijrah. Pada tahun ke-7 pada tahun hijrah. Walakin Quraisyan khalafa hadzal ahdi. Ini kita kata tadi dah, orang Quraisy ini mengkhianati perjanjian tersebut. Maka apa tindakan Rasulullah? Fajahhaza Rasul sallallahu alaihi wasallam jaishan qawiyan limuharabatil musyrikin wa li fathi Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan gerombolan tentera yang kuat untuk memerangi orang kafir Quraisy, orang musyrik di Mekah, dan untuk membuka kota Mekah. Ini peristiwa sebelum Fathu Makkah. Maka syair ini, pelajar-pelajar sekalian, ada kaitannya. Peristiwanya ada berkaitan dengan peristiwa pembukaan kota Makkah yang sangat bersejarah. Kalau sebelum ini Rasulullah SAW dan para sahabat pusatnya berada di Madinah selepas peristiwa hijrah, maka disebabkan ada ramai sahabat-sahabat yang terlalu rindukan keluarga-keluarga mereka, yang terlalu rindukan kota Mekah, maka sahabat-sahabat ini ada yang memohon kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke kota Mekah. Maka sebab itulah berlakunya tercerainya perjanjian antara orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir kena bagi orang Islam masuk ke kota Mekah, tapi mereka khianat. Maka akhirnya dibukalah kota Mekah. Ketika mana Rasulullah SAW mempersiapkan tentera-tentera dan mengapung kota Mekah, untuk membuka kota Mekah, untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik Mekah yang telah pun mengkhianati perjanjian. Maka pada ketika itu ada orang kafir, ada orang kafir yang mungkin dia geram ataupun mungkin dia benci dengan orang Islam, maka dia telah menghina Nabi SAW dan menghina tentera-tentera, bala tentera yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia menghina dan mengejek tentera-tentera Islam dan mengejek Nabi SAW. Maka faqama Hassan yahju Quraisyan wa yushidu bi syuja'atil muslimin wa butulatuhum. Maka tindakan Hassan bin Thabit ini, yang tadi kita tahu dia adalah syairul Rasul wa syairul Islam, tindakan Hassan bin Thabit ini ialah dia menghina orang kafir Quraisy. Dia menghina orang kafir Quraisy dan mengejek kembali orang kafir Quraisy
apa yang dinyatakan di dalam ejekan-ejekannya. Yang tadi kita dah tahu, yang kita dah baca di dalam terjemahan syairnya, antaranya dia mengejek orang tentera-tentera Quraisy ini, mengejek orang-orang kafir Quraisy ini, yang mana mereka disamakan. Hassan bin Thabit menyamakan tentera-tentera kafir dengan orang-orang perempuan yang tidak membawa apa-apa kecuali selendang mereka. Maka awak bayangkan kalau awak lelaki disamakan dengan perempuan, maka kat situ menunjukkan bahawa awak lelaki tapi awak ni tidak ada apa-apa function, tidak ada apa-apa fungsi pun. Maksudnya awak lelaki yang sangat-sangat lemah. Maka Hassan bin Sabit menyifatkan tentera-tentera orang kafir ini sebagai tentera-tentera yang sangat lemah. Bukan Ustaz nak mengatakan bahawa perempuan itu semestinya lemah ataupun tidak berdaya. Okay? Tapi itulah dia perumpamaannya yang ditunjukkan oleh Hassan bin Thabit di dalam syairnya. Maka itu antara ejekan yang disampaikan oleh Hassan bin Thabit. Yang keduanya antara lainnya, Hassan bin Thabit juga yushidu bi syuja'atil muslimin wa butulatuhum. Hassan bin Thabit ini menyatakan kekuatan dan keberanian orang Islam dan kepahlawanan tentera-tentera Islam. Awak membayangkan je lah, kalau awak bergaduh dua-dua kan, apa yang awak bergaduh antara kawan dengan kawan, lelaki dengan lelaki, apa yang awak biasa buat? Yang pertama ni sebelum awak bertumbuk, awak akan bertengkar, menyatakan siapa yang lagi kuat, siapa yang lagi kuat. Jadi kat sini bagi contohnya Hassan bin Thabit, dia bertekak dulu. Dia bertekak dulu dengan orang kafir Quraisy, menyatakan, dan dia menyatakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh tentera-tentera Islam. ألقى حسان هذا الشعر للرد على أبي سفيان بن الحارث الذي هجر الرسول فهجى فيه قريشان. Maka apa sebabnya sebenarnya sehingga membuatkan Hassan bin Thabit ini mengarang syair ini? Hassan bin Thabit mengarang syair ini lirraddi, untuk membalas kembali siapa dia? Abi Sufyan bin Al-Harith. Untuk membalas kembali kata-kata Abi Sufyan bin Al-Harith. Apa yang Muhammad ni buat? Apa yang orang ni buat? Allazi hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abi Sufyan bin Al-Harith ini telah menghina Nabi, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hassan bin Thabit ini menghina kembali Abi Sufyan dan menghina kembali orang-orang kafir Quraisy. Jadi sebab itulah kita melihat bahawa Hassan bin Thabit ini dia digelar sebagai syair Rasul wa syairun Islam. Dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membela agama Islam melalui syair-syair yang dia karang. Contohnya syair At-Ta'yid wa Difa' yang dikarang oleh beliau ketika mana sebelum peristiwa pembukaan kota Makkah. Baik, itulah dia latar belakang syair Hassan bin Thabit ini yang tajuknya At-Ta'yid wa Difa'. Diharapkan pelajar-pelajar semua faham, dan kita akan sambung kepada Al-Afkar Raisah sebentar nanti.